السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla, man jaa bil hasanah falahu 'ashru amsalha aw azid, wa man jaa bis sayyi'ah فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Abu Dzar ini sahabat yang cukup hebat. Dia ni mula daripada qati'ut tariq, kerja samun barang orang tengah jalan. Bila dia kenal Nabi, dia masuk Islam di depan Nabi, dia jadi orang kuat Nabi. Abu Dzar Al-Ghifari begitu sekali komited dengan Islam, begitu sekali pegang dengan Islam ini, sampailah ke peringkat dia bila dengar satu ayat Quran, dia nak amal sungguh-sungguh. Bila dia dengar ayat Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang Islam daripada simpan emas perak di rumah, dia terus tak mau simpan walau 1 dirham di rumah dia. Kalau ada orang bagi ke dia hadiah dan sebagainya, dia hadiah ke orang lain pula. Sehinggalah Abu Dzar pada masa mati dia, kain nak buat kapan dia pun tak ada. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Dia meriwayatkan hadis ini, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla ada berfirman dalam satu hadis qudsi, kata Tuhan, man jaa bil hasanah, barang siapa yang buat satu kebaikan, siapa buat satu benda baik, falahu 'ashru amsalha aw azid, Tuhan kata aku bagi dekat dia 10 ganda pahala. Satu benda baik dia buat, Tuhan bagi kat dia 10 ganda kebaikan. Ataupun Tuhan kata aw azid, ataupun aku bagi lebih pada 10. Senyum ke orang, itu kebaikan. Jumpa orang, kita tunjuk muka manis. Tunjuk muka manis dekat orang itu satu kebaikan dalam agama. Tunjuk muka manis itu
Bagi orang yang tunjuk muka manis itu, falahu asyru amsalihah, dia dapat 10 ganda pahala. Tidak cukup dengan 10, Tuhan kata au azid, ataupun aku bagi lebih pada tu lagi. Sebaliknya Tuhan kata wa man jaa bis sayyi'ah, barang siapa buat satu benda jahat, satu benda tak elok, fajazaohu sayyi'atun mithluha au aghfir, Tuhan kata maka balasan bagi dia satu dosa. Satu benda jahat dia buat, satu dosa aja Tuhan tulis untuk dia. Au aghfir, ataupun Tuhan kata aku ampun buat. Tuan-tuan bayangkan hadis qudsi ini. Tuhan sebut dalam hadis qudsi ini, Tuhan kata mana-mana manusia buat satu benda baik, dia dapat 10 ganda kebaikan, 10 ganda pahala, ataupun lebih. Siapa buat satu benda jahat, benda tak elok, benda salah dan sebagainya, dia hanya ditulis satu dosa. Itu pun kalau sekiranya dia bertaubat, aku ampun dia. Tuhan kata macam tu. Wa man taqarraba minni shibran, Tuhan kata barang siapa yang cuba nak hampirkan diri dia dengan aku sejengkal, taqarrabtu minhu zira'ah, aku hampirkan diri aku dengan dia satu hasta. Maksudnya Tuhan kata siapa-siapa tunjuk kata dia ni nak kepada Islam, Tuhan lebih-lebih lagi nak ke dia. Begitu. Wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an, barang siapa yang cuba hampir diri dia dengan aku, Tuhan kata sehasta, maka aku akan dekatkan diri aku dengan dia sedepah. Tunjuk aja kata nak ke Tuhan, tunjuk kata nak pada agama Tuhan, tunjuk kata kita ni nak kepada keredaan Tuhan, lebih pada tu Tuhan tunjuk Tuhan nak kita. Begitu. Tuhan kata lagi wa man atani yamshi ataituhu harwalah, barang siapa yang mai dekat aku ni hal keadaan berjalan kaki, maka aku pergi dekat dia dalam keadaan bergegas dan berlari. Tuhan nak tunjuk kata Tuhan ni sangat-sangat nak kita ni abdi diri dekat dia. Tuhan nak bagi tahu dekat kita, kata sekali kita tunjuk kata kita nak ke Tuhan, 1000 kali Tuhan nak ke kita. Demikianlah sifat penyayang, sifat pengasih Allah Subhanahu wa taala pada kita hamba-hamba dia. Tuhan kata wa man laqiyani biqurabil ardi khati'ah la yushriku bi syai'a laqituhu bimithliha maghfirah. Tuhan kata kalaulah esok kamu mati, kamu mai menghadap aku, bila kamu mati esok dalam keadaan kamu membawa dosa sepenuh bumi, dengan syarat kamu tidak syirik aku dengan apapun. Tuhan kata kalau takdir kamu mati dalam keadaan kamu ni dosa banyak, dosa sepenuh bumi, biqurabil ardi khati'ah, kesalahan dosa yang kamu buat ni kalau tabuk ni penuh atas bumi ni, kamu mati dalam keadaan bawa dosa banyak macam tu, tapi kamu tidak pernah syirik Allah dengan apa benda pun, laqituhu bimithliha maghfirah, maka aku nak jumpa kamu dalam keadaan aku sediakan keampunan sepenuh bumi. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah tunjuk dia nak kita sampai macam tu. Patutkah kita tunjuk yang kita tak mau ke dia sampai tahap-tahap tu? Tuhan tunjuk, Tuhan nak ke kita ni, Tuhan minta kita tunjuk sikit aja kata kita nak ke dia, dia akan tunjuk dia lebih-lebih nak ke kita. Patut kata patut kita buat sombong dengan Tuhan. Amal yang kita buat untuk Tuhan pun tak seberapa, tak sebanyak mana angkuh kita dengan Tuhan tu yang ketara.
Dan sebuah hadis riwayat daripada Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tudna syamsu yawmal qiyamah minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil. Qala Sulaim ibn Amir الراوي عن المقداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad radhiyallahu anhu, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, di hari kiamat esok, sewaktu manusia semua dihimpun di padang mahsyar, Allah akan dekatkan matahari dengan kepala manusia. Ini kita baca banyak kali ya. Tapi kita tak boleh bayang macam mana matahari mai turun duduk dekat dengan kepala kita. Tapi banyak hadis yang menceritakan tentang matahari ini duduk dekat dengan kepala kita di padang mahsyar esok ni. Kata Nabi, hatta takuna minhum kamiqdari mil. Kedudukan matahari dengan kepala manusia ni kadar dia lebih kurang 1 mil. Kata dia, wallahi, kata Miqdad, wallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Miqdad kata, demi Allah aku tak tahu yang kata 1 mil tu berapa jauh. Amasafatul ard, adakah 1 mil itu mengikut kiraan masa di dunia ni? Amil mil alladhi tuktahalu bihil ain, ataupun 1 mil itu besar dia 1 celak mata. Celak mata tu dah sak mana? Dulu orang dulu pakai celak dalam betul temaga tu. Tu batang celak tu. Sak mana? Mungkin 1 mil tu dia kata besar celak mata tu. Maknanya kalau ambil celak tu buah atas kepala, itulah renggang matahari dengan kepala manusia. Dia kata, wallahu a'lam, tak tahu yang kata matahari dengan kepala manusia ni kadar 1 mil. 1 mil tu berapa jauh, tak tahu. Adakah mil mengikut kiraan dunia, ataupun mil yang kata 1 mil ni besar batang celak tu aja kak? Wallahu a'lam, tak tahu dia kata. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Yang pentingnya manusia yang duduk di padang mahsyar ini, mereka semua tenggelam dalam peluh. Kadar dalam peluh yang tenggelam, yang menenggelami mereka ni, bergantung kepada para mana amalan mereka. Kalau dia ni masa di atas dunia ni kuat buat amal, mudah-mudahanlah dia tak tenggelam teruk dalam peluh dia. Walaupun amalan itu bukan penentu kita dapat syurga ataupun neraka, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan syurga kepada kita ni atas rahmat Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengambil kira amalan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka kata dia, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil ard. Manusia pada hari itu duk tenggelam dalam peluh ni, dalam mana peluh dia ni bergantung kepada amalan dia banyak mana masa di atas dunia. Faminhum
man yakunu ila ka'bai. Ada orang peluh ni hanya sampai takat buku lali saja. Tak apalah kalau peluh takat buku lali, lagu lecah lepas hujan saja. Wa minhum man yakunu ila rukbatai. Ada orang peluh dia sendiri sampai paras lutut dia. Wa minhum man yakunu ila hiqwai. Dan ada di kalangan orang ni yang peluh dia sampai paras pinggang. Wa minhum man yuljimuhul araq iljama. Dan ada di kalangan manusia ni peluh ni sampai kekang muka dia, macam mana kekang yang diletakkan di muka kuda tu, tali kekang tu. Nabi bila kata macam tu, wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi ila fi. Nabi buat isyarat dengan tangan dia ke mulut dia. Nabi nak tunjuk kekang tu. Ada manusia di padang mahsyar esok, peluh dia sampai paras mulut, sampai paras cuping telinga dia. Dia hampir lemah dalam ayam peluh dia sendiri. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita tengok hadis hak mula tadi dengan hadis hak kedua. Hadis hak mula tadi, Nabi SAW bagi tahu kat kita, Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, kalau kita buat satu benda baik, Allah bagi 10 pahala. Kita buat satu benda jahat, Tuhan bagi 1 dosa. 1 dosa tu pun Tuhan akan ampunkan kalau kita menyesal atas perbuatan jahat yang kita buat. Macam tu punya Tuhan bagi pahala kat kita, macam tu punya Tuhan mudah sangat nak hapus dosa kita. Ramai juga manusia di padang mahsyar yang peluh sampai mencicah lubang hidung dan cuping telinga dia. Maknanya ialah tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Banyak manalah amal baik kita buat setakat ni. Kita selalu tengok orang, kita selalu tengok orang. Kita kata orang tu teruk, kita kata orang ni jahat, kita selalu kata ke orang. Tapi jarang-jarang sekali baru kita muhasabah diri sendiri. Kita ni terang mana? Kita ni terang mana? Kita ni amal kita buat ni banyak mana? Padan tak padan dengan umur hak Tuhan bagi kat kita sampai ada malam ni, padan tak padan umur ni dengan amalan hak kita buat lah. Bila kita muhasabah balik benda ni, kalau sekiranya keputusan yang kita dapat, kita ni sikit sangat lagi amalan, bermakna kita orang yang baik-baik. Orang yang baik adalah orang yang sentiasa rasa dia tak cukup dengan amalan dia. Tapi kalau kita muhasabah kita rasa kita tak apa dah, maka itu tanda buruk ada pada diri kita, kerana kita rasa selamat sedangkan kita belum tentu selamat lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita azab dalam diri kita. Kita nak perbaik mana-mana yang tak baik yang ada pada diri kita. Yang semua benda ni kita buat untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Kalau kita buat baik, maka baik itu dapat ke kita. Kalau sekiranya kita buat tak baik, tak baik itu kena ke atas diri kita. Maka sama-samalah kita perbetul diri kita, dan mudah-mudahan Allah terima kita masuk dalam golongan orang-orang yang beramal betul macam yang disuruh oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4. Kita masih lagi berada pada tafsir surah As-Sajdah ataupun surah Fussilat, muka surat 29. Muka surat 29. Kita undang sikit muka surat 28, ayat bawah sekali tu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bidzikr lamma ja'ahum. Bahwasanya segala orang yang kufur dengan Quran. Tuan-tuan tengok dalam ayat tadi dia kata innal ladzina kafaru bidzikri. Perkataan az-zikr makna dia Quran. Perkataan az-zikr makna dia Quran. Dalam Quran juga Tuhan sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang buat turun az-zikra ini. Az-zikra makna dia Quran.
Malam ni kita jumpa lagi satu ayat yang Allah guna perkataan az-zikr. Az-zikr makna dia peringatan. Quran itu adalah peringatan. Maka Tuhan sebut dalam ayat tu, innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahum, bahawa segala orang yang kufur dengan Quran. Kufur tuan-tuan makna dia bantah, engkar. Hak Quran kata dia langgar. Quran kata wajib, dia kata tak buat tak apa. Quran kata haram, dia kata sikit-sikit boleh kot. Ini orang kufur, orang bantah. Maka sesungguhnya orang-orang yang kufur, yakni orang-orang yang bantah dengan Quran, tak kala datang ia, yakni tak kala Quran mai kat dia, maka kami balas akan mereka itu dengan dilontar dalam neraka. Tuan-tuan tengok ayat Quran. Tuhan tak ada masalah dengan orang bantah ni. Tuhan dia bangkitkan seorang Nabi, dia turun Quran kepada Nabi itu, maka Allah suruh Nabi ni baca Quran ni dekat umat dia. Kita ni yang jadi umat Nabi ni, bila dengar ayat-ayat Quran yang dibaca oleh Nabi ni, atas kita lah nak ikut ke tak mau ikut. Kalau kita memilih untuk ikut, kita pilih satu pilihan yang memang tak silap. Tapi kalau kita pilih untuk bantah, untuk engkar, untuk tolak, untuk lawan ayat-ayat Quran yang turun dekat kita ni, Tuhan kata apa? Tuhan kata tak ada apa-apa, aku balas kepada mereka ini dengan dilontar dalam neraka. Tak ada satu hal kalau kamu nak tolak Quran, tolaklah. Kalau kamu kata Quran tak sesuai, katalah. Kalau kamu nak ambil Quran koyak-koyak nak pijak, buatlah. Satu hari kamu mati. Mati maksud dia apa? Balik menghadap Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, balik menghadap Tuhan, maka atas Tuhan nak acok macam mana kita. Kita dengar orang kata mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kepadanya mereka dikembalikan. Tak usah sombong, tak usah samsing. Samsing ni sebut somah sikit. Tak usah sombong, tak usah samsing, tak usah tunjuk kerat kepala, tak usah tunjuk gedebek, tak usah. Pasal apa? Satu hari, wa ilaihi turja'un, kepadanya kamu akan dikembalikan. Balik menghadap Tuhan, kita retilah. Kita ni buat silap ke, kita ni buat betul ke? Dah, dia tak tunggu kiamat. Mati tu tahu dah. Tak tunggu kiamat. Kiamat tak tahu bila, tahkah cepat, tahkah lambat lagi. Kiamat ni tak tahu bila. Mati aja kita tu, hari mati tu tahu dah. Allah Subhanahu wa ta'ala nak kata dekat bumi suruh luas bagi kelapangan dekat kita ke? Ataupun Allah nak kata kat bumi suruh bumi ni himpit kita sampai berselisih tulang rusuk ke? Hari mati tu tahu dah. Masa tu menyesal, teriak, mengelupuk, apa pun tak jadi apa dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Allah kata, wahai tumpang kita boleh duduk menyawa, boleh duduk tarik nafas, boleh duduk langkah kaki, main masjid, main surau, boleh duduk bersila, tak ada telinga dengar ayat-ayat Quran, hadis Nabi ni. Masa ni, bila kita dengar masa ni, ambil iktibar. Maknanya apa? Maknanya Quran ni tak boleh bantah. Kalau orang main habak kat kita kata benda ni kena buat, kita kena adakah satu sistem ekonomi yang bebas daripada riba. Makna kena. Kena ni pasal apa? Pasal Quran kata kena buat. Kena buat ni maksud apa? Maksud wajib. Tak salah bantah lah. Tak salah dia kata tak boleh pun. Tak betul. Zaman Nabi dulu boleh. Lah tak boleh. Tak boleh kata lah betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa innahu lakitabun aziz, dan bahawasanya Quran itu adalah kitab yang sangat kuat, tidak dapat dibatal ataupun ditukar oleh siapa-siapa. Allah sebut dalam Quran innahu, wa innahu ni apa dia? Sesungguhnya Quran tu. Quran tu apa? Lakitabun aziz, dia adalah satu kitab yang sangat perkasa. Apa maksud Quran ini kitab yang sangat kuat, yang sangat perkasa? Maksud dia apa? Maksud dia Quran ini bukan kata satu ayat, satu huruf pun kita tak boleh pindah.
Kuatnya Quran ni sampai macam tu. Ni pula nak pindah hukum, tak boleh. Satu huruf pun dalam Quran itu kita tak boleh pindah. Tuhan bubuk bismillah, kita tak boleh buang bi. Kita nak baca ismillah, tak boleh. Kena baca bismillah. Pasal apa? Pasal itu ayat Quran. Ayat Quran ini dia sangat kuat, sehingga kan dia tak benar kita pindah walau satu huruf. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfih. Tiada datang akan dia, yakni akan Quran itu, oleh kitab yang membatal akan dia daripada dahulu dan tiada kemudian. Tak ada orang boleh kata Injil lebih baik daripada Quran. Kita kena pakai Injil, tak boleh pakai Quran. Tak boleh kata. Pasal apa? Pasal kitab Injil ni dia main dulu daripada Quran. Bila main Quran, habis dia cancel. Katalah kemudian ni ada pula satu orang pi reka cipta satu kitab baru pula, dia kata kita pakai kitab ni, tak usah pakai Quran. Tak boleh juga. Pasal apa? Pasal Allah dah abang dah, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Tak sah mailah kitab ajaran apa pun sebelum daripada Quran, selepas daripada Quran. Tak ada satu kitab yang boleh membatalkan Quran yang ada ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, tanzilum min hakimin hamid. Turun Quran itu daripada Tuhan yang amat hakim, yang amat bijaksana, lagi yang amat kepujian pada kerjanya. Itu dia. Dia habaqkan kita Quran ni Tuhan yang buat turun. Tuan-tuan, benda ni kita nampak macam mudah duk dengar selalu, tapi hak kita duk dengar selalu ni lah ramai orang bantah. Dia tak faham, tak faham situlah. Mai mengaji, mai semayang di masjid, apa semua cantik, atau bila orang baca setengah ayat Quran tak apa ini. Oh, pelik sungguhlah. Kita kata kat dia ni, hang sedang tak ni, yang hang duk lawan ni, hang duk lawan ayat Quran, hang sedang ke tak? Dia jawab apa? Dia kata, tak, aku tak lawan Quran. Cuma masalahnya, cuma tu ada lagi. Cuma pasal apa? Bila dah Quran kata hitam, hitam lah. Bila Quran kata putih, putih lah. Cuma apa? Dan dia kata, aku tak tolak Quran. Aku tak pernah kata aku tolak Quran. Tapi lagi. Tak jumpa ke dalam Quran nu yang dia kata kita ni kena ada satu sifat-sifat sami'na wa ata'na, dengar, taat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Tiada dikata bagi engkau wahai Muhammad melainkan barang yang dikata bagi segala rasul yang dahulu daripada engkau. Yakni yang kapiak-kapiak Mekah kata kepada engkau sahir dan kadzib, itu nabi-nabi dulu pun demikian juga. Tuhan bagi tahu dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tak sahlah duka cita sangat. Apa yang kamu duk kena lah ni, nabi hak sebelum kamu kena dah. Sebelum kamu pun nabi-nabi dulu dituduh sahir. Nabi Musa alaihi salam dibangkitkan di tengah-tengah masyarakat yang mengagung-agungkan sihir. Sehingga kan Nabi Musa alaihi salam nak lawan dengan ahli sihir Firaun ni. Ahli sihir Firaun ni pegang tali, lempar, tali jadi ulang. Pegang tungkat, lempar, tungkat jadi ulang. Apa ada di tangan, lempar jadi ulang belaka? Sihir. Nabi Musa alaihi salam pun dia pun terkejut tengok ni macam mana nak buat ni, meremut ulang duk serbu mai kat dia. Allah Subhanahu wa taala kata kat dia, wahai Musa, lempar tungkat kamu. Dia dengan tak tahu apa, semata-mata turut perintah Tuhan aja, lempar tungkat dia, Allah ubah bagi jadi satu ulang yang cukup besar. Dia telan semua ulang ahli-ahli sihir Firaun. Bila dah jadi macam tu, ahli sihir Firaun sendiri, pembesar Firaun dan sebagainya, bila tengok benda tu macam tu, mereka kata apa? Oh, mereka kata Musa ni lagi terror ilmu sihir dia. Tuduh kata dia sihir, tuduh dia sahir, tuduh dia ahli sihir.
Sedangkan Nabi Musa tak tahu apa pun pasal ilmu sihir. Hak dia buat tu perintah Tuhan dia. Tuhan suruh macam tu. Tongkat berubah jadi ulang ni adalah atas kehendak Allah. Sebagai mukjizat kepada Nabi Allah Musa AS. Tapi dah, puak ni kata sihir juga. Demikian hal yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Punya tak tahu nak buat apa dah. Satu hari orang cabar dia. Bila cabar dia, dia pun tak tahu dah nak tunjuk apa. Tengok bulan duk mengambang. Buat isyarat dengan tangan dia. Dengan kehendak Allah, bulan terbelah dua. Kemudian turun pula bulan yang terbelah dua tu mai duduk kapit bukit. Depan mata mereka tengok. Apa mereka kata? Mereka kata, wahai Muhammad, kamu sesungguhnya ahli sihir yang sangat hebat. Oh jenuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kena ke Nabi Muhammad adalah lanjutan daripada apa yang kena kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Begitu. Maka hendaklah engkau sabar seperti mana sabar mereka itu. Maka hendaklah kamu sabar macam mana Nabi-Nabi dulu sabar. Umat Nabi dulu sampai kena belah kepala ni sampai badan terbelah dua. Kita dah baca dah hadis tu 2 kali dah di surau ni. Belah kepala ni sampai badan terbelah dua. Nama kata nak tinggal Islam tak sekali-kali lah. Pasal apa? Pasal dia faham Islam ni lah sahaja yang akan menentukan kesudahan mereka di akhirat esok, syurga atau neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, inna rabbaka ladzu maghfirah, bahawa sesungguhnya Tuhan engkau itu ampunan bagi segala orang yang mukmin. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala dia Maha Pengampun. Kita buktikan kita beriman dengan Tuhan, Tuhan ampun kesalahan kita sikit-sikit sebanyak. Tuhan ampun. Firman Allah, wa dzu iqabin alim, dan ampunya seksa yang sangat sakit bagi segala kafir. Itu dia. Tuan-tuan, kena baca yang ni. Kita duk baca bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Duk baca Tuhan ni kira lagu macam tak buat orang langsung. Ni ayat kita baca malam ni pula dia haram dua sekali. Dia kata inna rabbaka ladzu maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu, dia ni adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Bagi siapa? Bagi orang mukmin. Wa dzu iqabin alim, dan dia adalah Tuhan yang mempunyai seksa yang sangat sakit. Kepada siapa? Pada orang yang bantah dia. Betul Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi bagi siapa? Dan bagi orang yang sombong dengan Tuhan ni, Tuhan macam mana? Begitu. Jadi kena baca dua-dua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan, dan jika kami jadi akan Quran itu Quran dalam bahasa ajam. Tuhan kata kalaulah Quran ini turun tidak dalam bahasa Arab, dia turun dalam bahasa Banjar misalnya. Katalah Quran ni dia turun dalam bahasa Jawa. Katalah Quran turun dalam bahasa Inggeris. Katalah Quran ini turun dalam bahasa Jerman. Katalah Quran ini turun tidak dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Arab ni, dia kata a'jam lah. A'jami. Maksudnya bukan Arab. Tak kira apalah, tak kira bahasa apalah, bukan Arab. Kalaulah kami waktu turun Quran ini dalam bahasa lain daripada bahasa Arab, laqalu, nescaya berkata mereka itu, yakni kafir-kafir Mekah ni, laula fussilat ayatuh, apa kerana tiada ditafsirkan segala ayatnya supaya kami dapat faham. Depa nanti kata apa? Depa kata pasal apalah apa nama Quran ini diturunkan dalam bahasa yang kami tak faham. Kalau sekiranya kami turun Quran dalam bahasa lain daripada Arab, depa buat sabit tu. Depa kata Quran ni awak yang turun dalam bahasa lain, kami tak faham, pasal tu kami tak ikut. Dah lah ni kita buat turun dalam bahasa Arab, tak ikut juga. Dan betul-betulnya apa? Adakah kerana bahasa ataupun pasal apa? Bila disiasat-siasat, disemak-semak, dicari-cari, rupanya kerana sombong. Kerana sombong. Bukan kerana bahasa ni bukan bahasa Arab, bukan kerana, dah, bukan pasal tu, pasal sombong.
Orang buat kuliah mengaji hari Rabu, dia kata, alah, awak buat hari Rabu. Dia kata, aku payahlah Rabu, aku selalu overtime malam. Orang buat hari Sabtu malahat lah. Dia kata, awak buat hari Sabtu malahat, malam tu biasa aku satu keluarga duk keluar pergi makan di luar. Orang buat hari Senayan malam Selasa lah. Dia kata, awak buat hari Senayan ni, hari Senayan ada saja. Lalu ni lah kita buat kuliah hari kiamat esok, kata-kata. Payah dekat tepat hari apa pun. Ada saja alasan untuk tak mau nak ikut kuliah. Macam inilah sikap orang-orang Arab Quraisy. Bila orang buat turun, bila Allah buat turun Quran dalam bahasa Arab, dia buat sabit macam-macam. Dia kata, awak dah lugu-lugu ni bahasa dia sastra tinggi sangat lah, tak boleh faham lah apalah. Kalau buat turun Quran ni dalam bahasa yang mudah, dia kata, awak Quran ni bahasa lekeh kan ni. Kalau sekiranya buat turun dalam bahasa lain langsung, dia kata, macam mana kita orang Arab dia buat turun Quran dalam bahasa Jerman, kita tak faham. Ceritanya apa? Ceritanya duk cari excuse untuk tak mau ikut. Yang tu saja cerita dia. Punca dia apa? Punca dia bantah. Tak mau ikut. Punca dia kerah hati. Kerah hati, tak boleh nak ikut apa yang Quran suruh. Tu punca dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'jamiyun wa Arabi. Orang kafir kata, adakah Quran itu bahasa Ajam dan Nabi bangsa Arab? Oh, komplain lagu tu pula. Kalau sekiranya Quran turun dalam bahasa lain daripada Arab, ada apa kata ni macam mana ni? Yang Nabi bangsa Arab, yang Quran tak turun dalam bahasa Arab. Dia kata ni tak betul ni. Komplain. Hak orang buat komplain, hak sendiri tak ada. Lagu tu. Dalam tu makna tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia lagu tu. Bukan? Firman Allah, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katalah olehmu wahai Muhammad, Quran itu bagi segala orang yang beriman, hidayah jalan agama dan ubat yang menyembuh daripada penyakit, khususnya penyakit jahil. Itu dia. Quran ni bagi setengah orang sangat berguna, dan tapi bagi setengah orang, bagi dia Quran ni tak ada guna apa. Bagi siapa Quran ni jadi sangat berguna? Bagi siapa? Dia kata, qul huwa lilladzina amanu. Katakanlah wahai Muhammad, Quran ni sangat berguna kepada orang yang beriman. Orang beriman ni, Quran ni bagi dia sangat berguna. Apa pun dia refer Quran. Bila orang tanya benda ni boleh tak boleh, tengok dalam Quran. Ada ayat yang kata boleh, ada ayat kata tak boleh. Tak ada, tengok dalam hadis. Pasal apa? Pasal dalam Quran Tuhan kata, apabila kamu berselisih tentang satu-satu benda, farudduhu ilallahi war rasul. Tengok balik, rujuk balik, kembali balik kepada Allah dan Rasul, kepada Quran dan hadis Nabi. Dah tengok dalam Quran tak jumpa jawapan kepada masalah ni, tengok dalam hadis Nabi. Siapa yang nanti nak buat kerja macam ni? Orang yang beriman. Orang main tanya ni macam mana cerita ni, betul-betul apa hukum dia? Cari dalam Quran, ada tak ada? Cari dalam hadis Nabi, ada tak ada? Ni telur penyu ni boleh makan? Tak boleh makan. Tak ada pula lepas pada balik kuliah tu dia kawan duk telefon tanya pula. Tak, dia kata betul-betul tak boleh ke tak boleh makan? Dia kalut sungguh dengan telur penyu ni. Ikut dalam mazhab Syafi'i. Kan dia syubhat sekilas. Pasal apa? Pasal masalah penyu tu menatang dua alam. Haram makan menatang dua alam ni haram di sisi mazhab Syafi'i. Di sisi mazhab lain, contohnya mazhab Malik, mazhab Maliki, Imam Malik, dan mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, bagi mereka tak haram makan binatang dua alam. Ya, jadi dia ni benda khilaf dalam mazhab. Jadi kalau dah duk main khilaf macam tu, kita rasa semua perut, tak usah makan, lebih baik. Begitu. Bagi orang yang dia kata, saya dah tengok dah nas apa semua, tak ada pun nas yang terang-terang melarang makan apa semua. Yang terang-terang disebut dalam nas kata tak boleh makan ni darah, bangkai, apa semua jenis-jenis macam tu, dan binatang berbisa apa semua. Dia kata telur penyu ni tak ada hal apa. Dia kata saya nak makan, Masya Allah, selamat jalan. Kan? Betul lah, ini yang dikatakan khilaf mazhab. Begitu. Kan?
Jadi masalah pula. Dia kata, anak saya duk kerja di Terengganu no. Selalu balik main dia oleh Teluk Penyu. Saya pula memang minat dengan Teluk Penyu ni, dia kata. Allah dengar kuliah malam tu rasa keplah betul, dia kata. Kan? Begitu. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tu a'jamiyun wa arabiyyun. Yang kata adakah Quran itu bahasa ajam sedangkan Nabi bangsa Arab? Ini alasan depa. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Kata olehmu wahai Muhammad, lah ni hang tak cakap banyak. Quran itu adalah menjadi petunjuk bagi orang yang beriman. Dia menjadi hidayah kepada jalan agama dan menjadi ubat yang menyembuh daripada penyakit jahil pada orang yang beriman. Orang beriman, Quran itu sumber rojokan dia. Itu sumber ilmu dia ada di situ. Firman Allah, walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqr. Dan bermula segala orang yang tidak beriman itu pada segala telinga mereka itu tuli, tiada dengar ajaran Quran dan nasihatnya. Itu dia. Tuhan buka rahsia. Tuhan kata sebenarnya puak-puak ni tuli, dia kata. Quran nak punya duk terang satu benda, terang-terang Quran bagi tahu hak ni boleh, hak ni tak boleh dan sebagainya. Dia pergi duk buat pekak badak, dia pergi duk buat tak dengar. Hak Quran kata tak boleh tu dia duk langgar buat, hak Quran suruh buat tu dia duk bantah tak buat. Depa ni apa ni? Depa ni wallazina la yu'minun. Depa ni orang-orang yang tak beriman. Apa hal dengan orang tak beriman ni? Fi azanihim waqr. Di telinga depa ni ada benda duk tersumbat. Maka dengan kerana tu depa tak boleh dengar ayat Quran, tidak boleh dengar ajaran, tidak boleh dengar nasihat. Begitu. Firman Allah, wa huwa alaihim amma, wa huwa alaihim amma. Dan ia, yakni Quran itu atas mereka itu buta. Maksudnya depa ni buta, tak nampak Quran ini sebagai kitab yang perlu dijadikan pegangan dalam hidup. Depa tak nampak. Depa duk nampak Quran ni betul-betul menyusah. Hak nu tak boleh, hak ni tak boleh, hak nu haram, hak ni haram. Dia kata susah betul, dia kata. Dia kata pula, dia kata tahu tak kita orang Islam ni tak boleh maju pasal apa? Dia kata. Kita ni tak boleh maju pasal duk pegang Quran ni lah. Dia kata kita tak boleh maju, dia kata. Oh, sampai macam tu cakap. Memang dah Tuhan kata apa? Tuhan kata orang-orang yang macam ni tidak beriman. Dalam telinga mereka ni ada satu benda duk sumbat. Bahkan mereka ni buta mata. Tidak nampak, buta mata hati. Tidak nampak Quran itu sebenarnya petunjuk untuk mereka. Tak nampak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tiada faham mereka itu akan dia, yakni akan Quran itu dengan mata hati mereka itu. Itu dia, tak faham, dia kata. Dia tak faham Quran ni. Dia menganggap Quran ni jadi susah dia. Dia kata tengok pasal apa orang bangsa Asin boleh maju, dia kata. Dia pergi banding macam tu. Pasal apa bangsa Asin boleh maju, dia kata. Pasal bangsa Asin mereka tak ikut Quran. Mereka tak ikut Quran. Jadi mereka tak ada pantang larang, tak ada haram hatuan ni, mereka tak ada. Mereka kira mereka buat kerja sungguh-sungguh. Mereka berjaya. Kita orang Islam ni payah sangat. Dia buat cakap lagu tu kita lemah perut. Kita lemah perut ni bukan pasal apa, pasal kita kesian kat dia. Kesian kat dia. Dia kata tu bukan calang kita apa, kita tak calang apa. Tak ada calang apa pun. Cuma kita dengar tu kita jatuh kesian kat dia. Awaklah hidup bercakap macam tu. Tak sedap tu cakap yang merosakkan diri sendiri. Kesian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tentu kita kata malam ni tak nampak, mati nampak. Mati nampak. Lagi tak mati tak nampak. Dia duk berasa dia betul. Dia duk kata kita ni teruklah, dia kata. Dia kata kita tak faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, ulaika yunaduna min makanin ba'id. Bermula kafir-kafir itu diseru daripada tempat yang jauh. Yakni seperti orang yang diseru daripada tempat yang jauh, tak berapa dengar dan tidak faham seruan yang jauh itu. Ni Tuhan nak buat perumpamaan. Perumpamaan orang-orang yang tak beriman ni macam orang yang dengar orang duk keluar dia daripada puncak bukit tinggi tu. Dengar suara duk bunyi tapi tak tahu apa.
Tak tahu biji buah, tak tahu dia panggil ke, dia bagi salam ke, dia duk kata jangan pi kat dia ke, dia duk kata mai kat dia ke, tak tahu. Betul? Orang panggil kita daripada jauh tu, kita tengok dia pun nampak halui aja, nampak tangan lagu macam lambai tu lambai panggil ke, lambai suruh pi ke, jangan mai kat dia ke apa pun tak tahu. Kita duk tengok duk dengar bunyi ujung-ujung je, kita tak tahu apa. Jadi lagu tu macam itulah perumpamaan orang-orang yang tak beriman ni. Dia dengan Quran ni dia dengar sayuk-sayuk, faham tak faham macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fakhtulifa fi, maka bersalahan orang padanya. Mana tadi? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ataina Musal kitab. Dan sungguh telah kami datang akan Nabi Musa itu akan kitab Taurat. Ni pula dia nak cerita Nabi Musa macam mana Nabi Muhammad Allah hantar Quran mai kat dia, Nabi Musa Allah hantar Taurat mai dekat dia. Faqtulifa fi, maka bersalahan orang padanya, yakni pada Taurat. Setengah membenarkan dan setengah mendustakan, sama macam Quran juga. Saya kata benda ni diulang yang tu. Nabi Musa dulu pun Nabi juga, macam Nabi Muhammad Nabi. Nabi Musa dulu pun Tuhan bagi kitab juga kat dia, kitab Taurat, macam Nabi Muhammad. Allah bagi juga kitab dekat Nabi Muhammad, kitab Quran. Sama juga umat Nabi Musa, bila Nabi Musa baca Taurat, ada sebahagian beriman ikut Nabi Musa ni, apa Nabi Musa kata turut. Ada hak sebahagian lagi tak mau ikut, lawan pula lagi Nabi Musa. Sama macam Nabi Muhammad juga. Ada sebahagian orang nak ikut sungguh dengan Quran ni. Apa Quran kata nak ikut. Ada sebahagian lagi pula bukan setakat tak mau ikut Quran, diperhina-hinanya pula Quran. Sama je. Apa yang menimpa Nabi-Nabi dulu, yang itulah yang kena ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaula kalimat, dan takhir balas pada hari kiamat, nescaya dihukum antara mereka itu pada dunia lagi, yakni pada barang yang bersalahan mereka itu padanya daripada kerja agama. Tu dia. Tuhan kata apa? Tuhan kata kalau tak sabit, aku dah janji awal dah. Janji siapa yang bantah ni aku taruh akhirat esok baru aku balas. Kalau tak sabit aku janji tu, Tuhan kata lah ni aku balas orang ada lawan Quran ni. Tuhan kata tu. Tuan-tuan, Tuhan ni apa dia? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah ni dia Tuhan yang tak menyalahi janji. Oleh kerana Tuhan janji dah, manusia ni hak mana bantah, ada sebahagian Tuhan bagi azab atas dunia, rasa sikit, akhirat kena lagi. Hak sebahagian lagi Tuhan tak bagi kena azab di atas dunia ni, sana esok baru dia bagi. Oleh kerana Tuhan janji dah, orang hak bantah ni tak semestinya kena atas dunia. Oleh kerana Tuhan dah janji dah, maka orang yang duk bantah Tuhan ni ada di kalangan mereka ni tak kena apa-apa masa atas dunia. Tapi Tuhan kata dalam ayat yang kita baca ni, Tuhan kata kalau tak sabit aku dah janji dah, atas dunia ni lagi dah aku bagi jahannam puak ada lawan aku ni. Tuan-tuan faham maksud apa yang Tuhan kata tu? Maksudnya Tuhan marah sungguh kepada orang yang duk buat main-main dengan ayat Quran. Marah sungguh. Kalau ikut, hampa patut kena law ni juga. Tapi oleh kerana Tuhan dah janji akhirat esok hari pembalasan, maka sebahagian daripada hampa yang bantah ni Tuhan nanti tak elok, sana baru Tuhan nak balas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wa innahum lafi syak, wa innahum lafi syakkim minhu murid. Dan bahawa mereka itu, yakni kafir-kafir itu, sungguh pada syak daripada Quran itu yang sangat-sangat syak. Dia kata sungguh, dia kata orang hak bantah ni dia memang menghadapi masalah, dia ragu-ragu dengan janji Allah yang ada dalam Quran, yakni mereka itu dusta dengan Quran. Dikata bukan kalam Allah yang diturun pada Nabi, hanya Nabi perbuat daripada dirinya, ataupun syair ataupun sihir. Ni sebahagian daripada orang Arab Quraisy zaman Nabi dulu, mereka memang sebahagian daripada mereka ni, mereka tak percaya langsung kata Quran ini Tuhan yang buat turun. Mereka berkeyakinan mengatakan Nabi reka ayat-ayat ni semua. Mereka yakin ini syair ni.
Nabi ni mesti ada siapa-siapa yang pandai sastra ni. Pergi duk ajak Nabi, suruh Nabi baca benda ni. Mereka tak percaya kata ini Quran yang Tuhan buat turun. Sebahagian daripada mereka ni tak percaya. Kalau jadi benda luar biasa kepada Nabi, mereka tak percaya kata yang tu mukjizat. Sebaliknya mereka kata sihir saja. Ada sebahagian orang dia tak percaya sungguh dengan Quran ni. Tak percaya sungguh-sungguh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ramai tuan-tuan orang macam ni. Jangan ada buat kerut ke ni. Ramai. Hak jenis macam ni ramai. Tak percaya Quran ni. Bagi dia Quran ni kira satu kitab yang kita nak ambil berkat lagu tu lah. Bila sakit-sakit apa mau baca Quran, terutamanya Yasin. Kan? Bila mati apa mau baca Quran. Bila bulan puasa mau tengok pertandingan Quran. Dia bagi dia Quran ni lagu tu aja. Bila mai satu golongan duk kata ni Quran ni perlu kita jadikan perlembagaan hidup. Dia kata kau ni. Kau pelampau ni dia balik. Dia macam tu. Ada orang macam tu. Dia Quran ni bagi dia tak ada apalah, benda ringan-ringan gitulah. Jangan serius sangatlah. Itu maksudnya. Kan? Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu. Sebahagian daripada orang ni dia syok dengan Quran ini. Dia syok dari segi boleh tak boleh kita ikut 100% isi kandungan Quran. Boleh tak boleh? Mai di peringkat tu bila orang tanya boleh tak boleh, dia syok. Dia kata ada yang boleh. Dia tak kata tak boleh semua. Dia kata ada yang boleh. Tapi tapi macam tu. Jadi kita tanya, hak boleh ni tak mana? Dia kata, iyalah. Macam Quran duk peringat kita, kutiba alaikumusiyam. Dia pun baca ayat Quran juga. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum. Diwajibkan ke atas kamu puasa. Kita kena ikut tu. Dia kata kita tak boleh, tu tak ikut tu. Dia buat serius. Kita kena ikut tu, tak boleh tu. Puasa ni wajib ke atas kita. Kan macam ayat tu kata wa aqimus salah, dirikan semayang tu jaga baik-baik. Semayang ni kita jangan buat main-main. Kan? Kita tengok nampak okey lah. Kan? Tak lagi bila main datang ayat lain pula dia kata kita bincang lain kali. Begitu. Syok lah. Makna dia syok lah. Dia rasa Quran tu dia pula boleh duk kelas-kelas mana yang boleh pakai, yang mana yang tak. Begitu. Jangan tuan-tuan. Saya pesan pada diri saya pesan dekat tuan-tuan semua, jangan macam tu. Jangan macam tu. Dalam Quran Allah kata udkhulu fis silmi kaffah. Dia kata hendaklah kamu semua masuk dalam Islam itu semua sekali. Maknanya apa? Kalau kita nak masuk dalam Islam, nak beramal dengan Islam ni kena semua sekali. Semua sekali, semua ada dalam Quran itu 6,000 ayat lebih tu semua kena beramal. Tak boleh pilih-pilih dan sebagainya. Tuhan kata pula afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu nak beriman sebahagian daripada kitab dan kamu nak kufur, kamu nak engkar, kamu nak bantah dengan sebahagian yang lain? فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. Siapa hak buat perangai macam ni, pilih-pilih hak ni nak ikut, hak ni tak mau dan sebagainya, maka tak ada lah balasan yang setimpal bagi orang-orang yang macam ni, melainkan khizyun fil hayatid dunia. Atas dunia Tuhan akan hina dia. Wa yaumal qiyamah, hari kiamat esok, yuradduna ila asyaddil azab. Tuhan kata aku akan balikkan dia ke dalam sepedih-pedih azab. Duk dengar selalu dah ayat ni. Cuma terlupa, kadang-kadang terlupa begitu. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Nak ingat betul-betul apa kita sebut ni, ingat betul-betul. Tak boleh buat main-main dengan Tuhan macam tu. Firman Allah, man amila salihan fali nafsihi. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, sama ada perlu ataupun sunat, maka bagi dirinya amalan itu manfaat. Ini sama macam hadis yang kita baca tadi. Tuhan sebut dalam ayat ni, man amila salihan fali nafsihi. Barang siapa buat amal saleh, pahala boleh ke dia. Tuhan kata. Bukan
Bukan kita buat nak boleh ke orang dah. Kita buat boleh ke kita. Dah tu pasal apa tak mau buat. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis takut tuan-tuan. Kita baca hadis takut. Hadis yang menceritakan tentang manusia muflis di hari akhirat esok. Bila timbang aja amal dia, di hari akhirat esok timbang-timbang amal baik dia ringan, berat belah jahat. Pada masa tu dia mencari-cari ni, mencari-cari kok ada siapa adik-beradik dia, dia mencari-cari kok ada siapa kenalan dia, sahabat dia, saudara mara dia, taulan handai dia, duk tercari-cari ni. Kalau nampak aja pada mata dia masa tu, dia minta bagi sikit dekat aku amal baik yang kamu buat dulu. Dia minta. Di dalam At-Targhib wa Tarhib ada bawa mai riwayat ni. Bila timbang-timbang amal dia berat pergi ke sebelah jahat tu. Di tempat timbang amal tu nampak dah tu neraka Allah tu duk nampak dah. Dengan duk nampak neraka ni tuan-tuan, siapa yang mau pi? Beralih cari ni, nampak isteri, minta dekat isteri, minta bagi ke abang sikit amal hang dulu hang rajin duk buat sembahyang sunat, abang tak buat. Hang dulu rajin duk buat puasa sunat, abang tak buat. Hang dulu rajin duk baca Quran, abang tak buat. Bagi mai sikit amal yang hang duk buat tu ke abang ni. Bini kata apa? Bini kata antisat, saya tak timbang lagi. Tuan-tuan, kalau hari kiamat pun manusia tak kenal adik-beradik. Suami punya sayang dekat isteri, anak punya sayang kat mak pak punya kasih kat anak masa atas dunia ni. Bila mai kiamat, bapak lari pada anak, isteri lari pada suami. Pasal apa? Pasal terkejut dengan kedahsyatan hari kiamat. Belum dahsyat neraka lagi. Ni duk ada dekat mizan ni, dekat neraca yang duk timbang amal ni, duk nampak neraka. Dalam keadaan duk nampak neraka tu, nak minta pahala sikit daripada isteri. Isteri kata, nanti saya doa abang, saya pun tak timbang lagi. Dia pun takut kok kalau saya lagi berat belah jahat juga. Anak minta ke ibu bapa minta ke anak. Anak tak bagi dekat mak pak tak bagi dekat anak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ni alhamdulillah lah Tuhan bagi izin dekat kita boleh dengar malam ni. Kita boleh dengar benda-benda ni, ayat Quran, hadis Nabi, kita boleh dengar. Esok ni, di sana esok ni, kalau kita jumpa sungguh benda ni, setidak-tidaknya kita teringatlah. Aku pernah dengar dah benda ni atas dunia dulu. Cuma silap akunya, aku tak ambil serius. Aku tak ambil yang kibat benda yang aku dengar. Miskin amal kita di sana esok ni. Maka Tuhan kata, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa mengerjakan amal salih, tak kira lah amal fardu ke amal sunat ke apa ke, maka bagi dirinya lah amalan itu manfaat dapat ke dia. Wa man asaa fa 'alaiha. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan maksiat, maka atas dirinya mudarat kerana maksiat itu. Kalau kita buat dosa, kita tanggunglah dosa tu. Tak ada siapa esok ni mai anak yang punya sayang kat kita atas dunia ni, punya sayang kat kita atas dunia ni. Anak tu esok tengok kita susah, dia tak terbit di mulut dia kata, bapak bagi saya galak sikit dosa bapak, tak terbit di mulut dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Dan tiadalah Tuhan kau dengan ampunnya zalim bagi segala hamba-hambanya. Maksudnya Tuhan sekali-kali tak buat zalim pada siapa-siapa. Kalau kena balasan buruk di sana esok, kerana kita cari, kita terima ambil. Tuhan tak buat nanya siapa. Mahkamah Tuhan, mahkamah Rabbul Jalil, mahkamah yang langsung tidak buat zalim pada siapa-siapa. Semata-mata Tuhan balas apa yang kita buat aja. Tak lebih, tak kurang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jua dikembali pengetahuan tentang hari kiamat. Dia kata, cerita kiamat ni Tuhan saja tahu. Manakala masanya, maksudnya bilakah masanya, tiada ketahui oleh lain orang. Siapa pun tak tahu bila. Siapa main duk abang ni nak kiamat ni tahun 2000 pun, hang katalah. Allah yang tahu benda ni, tak ada siapa tahu dalam dunia ni. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmi.
Dan tiada keluar daripada segala bunga-bunga, daripada kuntum-kuntumnya. Dan tidak bunting seorang daripada perempuan, dan tiada beranak ia, melainkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni berapa lama buntingnya, dan waktu beranaknya bila, siang ataupun malam, laki-laki ataupun perempuan. Itu dia, Tuhan bagi tahu. Tak usah tunjuk pandai lah, Tuhan lebih pandai. Tak usah sambung. Kalau sambung tu tak usah tunjuk sangsing. Cari cerita lain. Kan? Tak usah tunjuk pandai, Tuhan lebih pandai daripada kita. Kita kata kita boleh tahu, kita boleh telah, kita boleh teka, kita boleh ramal apa nak jadi 5 tahun, 10 tahun lagi. Tuhan bukan 5 tahun, 10 tahun. Sampai bila-bila pun Tuhan tahu dah apa nak jadi. Infinity. Dia tak ada satu limit kepada ilmu Tuhan. Kita tuan-tuan ada limit. Ilmu yang Tuhan bagi kat kita ni, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tak bagi ilmu kat manusia ni melainkan sikit, Tuhan kata. Saya tengok balik, saya tengok dinding tu, nampak tak kat dinding tu, balik dinding tu ada periuk belanga ke, ada muslimat ke, ada, tak tahu. Tak tahu. Jawatan kuasa surau, dia tengok dinding tu, dia tahu lebih sikit pada saya. Dia tahu memang kita letak muslimat duduk di situ. Dia ada ilmu lebih sikit pada saya. Orang hak selalu main surau, dia memang tahu kawasan tepi itu boleh isi berapa orang kalau masuk duduk. Dia tahu lebih sikit pada jawatan kuasa, jawatan kuasa saja. Dia tengok tu dia tahu. Dia kata muslimat balik tu nampak penuh sampai belakang, ada lah dalam 250 orang. Ilmu dia lebih sikit. Lebih macam mana pun takat tu ya, tak boleh lebih lah. Tak boleh lebih lah. Lebih pada tu tak boleh lebih lah. Allah Subhanahu wa ta'ala ni tuan-tuan. Bukan kata dia tengok kita ni, dia tahu segala-gala hak ada dalam diri kita ni. Dia pi sampai ke hati kita ni. Hak kita duk teringat apa, hak kita duk nak buat sat lagi apa, semua sekali. Ilmu Tuhan cover semua sekali. Dah kita tahu Tuhan macam tu punya hebat. Patutkah kita lawan Tuhan? Patutkah kita kata hak Tuhan suruh ni tak sesuai? Patutkah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala dia tahu ni, macam dalam ayat ni tadi ni, dia kata Allah tahu bunga-bunga dan kuntum-kuntumnya. Dalam dunia ni ada berapa kuntum bunga, Tuhan tahu. Dalam dunia ni angka yang tepat, bilangan manusia yang tepat dalam dunia ni berapa orang, Tuhan tahu. Mana ada satu manusia tahu bilangan tepat manusia dalam dunia ni? Allah tahu. Allah bukan tahu bilangan manusia yang tepat. Allah tahu berapa helai rambut yang ada atas kepala manusia yang hidup lah ni. Tuhan tahu berapa helai rambut. Tuhan tahu dengan angka yang tepat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan tahu satu orang perempuan ni bila dia berumah tangga, bila tarikh dia akan mula mengandung. Dia mengandung ni ada nak sampai ke hujung ke, ataupun tengah jalan nak gungguk kandungan ke apa, semua Tuhan tahu. Dia mengandung ni nak mengandung 9 bulan kan, nak mengandung 2 tahun kan, Tuhan tahu. Tuhan tahu ni anak dalam kandungan dia ni nak keluar laki-laki ke perempuan, Tuhan tahu. Tuhan tahu anak hak keluar tu jadi laki-laki, laki-laki ni esok nak mengaji, nak pergi sampai mana, akhirnya nak jadi apa, sampai last sekali nak jadi ahli syurga ke ahli neraka, Tuhan tahu dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau macam tu luas ilmu Allah, patutkah kita petikai apa yang Tuhan suruh kita buat? Dia kena tengok sampai macam tu, barulah kita nampak kita ni halus kecil, tak layak langsung kita nak komplain Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma yunadihim aina syurakai. Dan sebutlah olehmu wahai Muhammad, hari yang menyeru Allah akan kafir yang sembah asnam itu, mana segala syirik-syirik kamu yang kamu kata itu. Hari kiamat esok Tuhan akan panggil orang-orang yang syirikkan dia ni. Tuhan akan tanya mereka, mana dia sekutu-sekutu yang hampa sekutukan dia dengan aku dulu. Atas dunia dulu hampa kata hampa takut dekat aku, tapi di samping tu hampa takut kepada benda lain. Mana dia benda yang hampa takut sama macam takut kat aku tu, panggil mai aku nak tengok. Atas dunia dulu hampa kata hampa sembah aku, tapi dalam masa yang sama hampa sembah satu benda lain, minta hajat kepada benda lain. Mana dia benda yang hampa hidup minta? Dia pernah bagi apa kat hampa? Panggil dia mai, aku nak tengok muka dia.
Tuhan akan minta benda ni buat mai depan dia. Dia nak tengok siapa. Qalu adzannaka ma minna min syahid. Kata mereka itu, kami maklum akan dikau ya Allah. Sekarang tiada daripada kami itu daripada saksi dengan bahawa ada bagi engkau, bagi Allah itu syirik. Mereka kata hari ni sah dah. Sebenarnya kamu ni tak ada siapa yang layak hidup jadi syirik kamu. Kamulah Tuhan yang Maha Esa. Mengaku masa tu tak boleh buat apa dah. Mengaku masa tu apa tak boleh buat dah. Firman Allah, wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl. Dan gaib daripada mereka itu, yakni daripada kafir-kafir itu, barang yang ada mereka itu sembah dalam dunia dulu daripada asnam. Masa tu hak daripada sembah masa dalam dunia ni, segala tokong-tokong dan sebagainya, masa tu tak ada dah. Masa tak ada siapa nak main pertahan depa masa tu. Tinggallah depa terdedah kepada hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannu ma lahum min mahis. Dan yakin, yakni jelas mereka itu, yakni kafir-kafir itu, tiada bagi mereka itu dapat lari daripada azab Tuhan. Hari itu baru tahu tak boleh nak selamat diri dah daripada kena azab Tuhan. La yas'amul insanu min du'ail khair. Tiada jemu manusia daripada doa minta kebajikan, yakni minta harta, minta sihat dan minta lain-lain daripada keduanya kepada Allah. Tuhan kata manusia ni tak ada lain. Kerja nak minta kat Tuhan, nak minta nikmat. Tu manusia. Semayang lepas semayang minta nikmat, minta harta, minta sihat, minta naik pangkat, minta semua, minta nak ada hak baik saja. Main malam ni 10 sahabat lebih lagi dah. Kan minta ni, baca kali mula minta yang ni, baca kali kedua minta yang ni, baca kali ketiga minta yang ni. Tuhan minta dia ikut Quran, dia tak ikut. Dia minta kat Tuhan, itu kerja dia. Tuhan sebut dalam ayat ni, Tuhan kenal, Tuhan buat kita. Kita dengan anak kita pun kita kenal. Tuan kata kita dengan anak kita, sangat-sangatlah kita kenal. Cikgu dengan anak murid, jumpa berapa jam sehari pun kenal. Kenal. Semayang tak semayang lagi, kenal. Tanya tu saja, tanya buat syarat aja. Kamu semayang tak lagi? Semayang dah. Kamu jawab tu. Muka tak semayang lagi. Tapi jawab, duduk di mulut. Kamu semayang lagi? Semayang dah. Membuat muka sirik. Kita tapi semayang, pergi semayang. Dan semayang dah Ustaz. Pergi semayang, tak baik. Kamu dah tak semayang dah satu dosa. Kamu tipu saya pula 2 dosa. Pergi semayang. Okey. Tak semayang tunggu. Yang kata cikgu ni Tuhan bagi kat dia, dia kenal semayang tak semayang ni. Tapi tang murung ni tak nak kata lah kan. Soalan, kalau soalan berbunyi semayang dah lagi, jawapannya ialah semayang. Dia dah memang macam tu lah. Semayang lagi? Semayang dah. Nak semayang lagi? Kenal. Kita cikgu jumpa anak murid berapa jam sehari pun kenal. Allah Subhanahu wa ta'ala dia buat kita kan. Tuhan ni dia buat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia. Tuhan buat kita. Dia kenal kita. Bila Tuhan kenal kita, Tuhan cerita pula kat kita perangai kita. Tuhan kata di sini, dia kata la yas'amul insanu min du'ail khair. Dia kata tidak jemu manusia daripada doa minta kebaikan dan kebajikan. Manusia ni tak pernah jemu minta yang ni. Minta aja, minta supaya dia ni jadi murah rezeki, minta supaya dia sihat, minta macam-macam. Nak mati bukan tahu bila tuan-tuan. 2 hari lepas satu taman dengan saya, anak kecil baru berapa kecil, budak kecil. Orang mengasuh kan, mak pak pergi kerja, orang mengasuh jaga anak. Masuk bilik ayam nak pergi mandi, budak kecil terleceh. Budak tu jatuh dulu, mengasuh jatuh atas budak, mati tuan-tuan. Kita bila dengar macam ni, Allahu Akbar, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan atur benda ni semua. Tak apalah, bak sampai masa, sampai umur tu satu bak lah. Yang tu kita tak kata apa. Ni, kawan hak jatuh timpa budak-budak mati ni. Tuan-tuan boleh bayang tak dia macam mana? Teriak kerin air mata, satu bak. Sampai mati dia tuan-tuan, dia tak boleh lupa benda tu. Accidentally, benda tu berlaku secara accidentally. Benda tu
Bukan dia cuai, tapi dia nak jadi, tuan-tuan. Hari nak jadi tu. Punya sayang kat budak ni, Allah yang mengetahui sayang walaupun dia mengasuh budak ni. Tapi kalau sehari mak pak tak main hantar rumah dia, dia tak boleh duduk. Dia punya sayang kat budak ni, tapi hari nak jadi ni, dukung masuk bilik ayam nak bagi mandi. Leceh kaki. Seruk kata budak kecil tu jatuh, dia bak atas budak tu. Meninggal, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, Tuhan dia atur benda-benda macam ni. Ujian pada semua orang lah. Budak tu tak ada apalah, dia ni kok mana pun khadam dalam syurga, dia tak ada masalah. Ni mak pak macam mana? Mak pak. Ni kawan hak ni hak mengasuh ni pula macam mana? Ujian dia bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa nak buat? Malam ni on the way dalam perjalanan nak mai ke dia, orang puan saya telefon, dia kata ni, dia kata ada seorang cikgu saya lama dulu di sekolah dulu. Sekolah rendah dulu dia mengajar kita. Telefon abang kata meninggal dah. Minggu lepas dia pergi ziarah di hospital. Minggu lepas ziarah dia kena breast cancer. Minggu lepas pergi ziarah di hospital, duduk sembang dengan suami dia. Suami dia cerita lah Allah berubat ni ustaz, dia kata. Tang mana orang sebut tang tupi ya. Doktor cara doktor, hak kampung cara kampung, macam-macam sembahyang hajat, baca yasin, minta doa tengah malam, gila pula. Orang kata ada hak jenis berubat, cari telur ayam kampung buat pi. Tapi kalau nak tahan lama sikit buat pi untuk guna sebulan. Sehari pakai 2 biji telur ayam kampung. Sebulan 30 hari kali 2, bawa 60 biji telur ayam kampung. Sampai ayam kampung pun tak senang duduk. Dia hambat ni sampai duduk balik pokok serai pun dia hambat, terbungkai pokok-pokok serai tu nak ambil telur ayam kampung nak berubat, tuan-tuan. Sakit, jangan cakap lah bila sakit ni, tuan-tuan. Habis. Ambil telur ayam tupi, dia kata dia pun buatlah cara macam mana, wallahualam, saya pun tak tahulah, dia ikhtiar cara dia belajar lagu tu, saya tawakal kat Tuhan lah. Bawa balik mai, duk ambil telur ayam tu, duk golek atas tempat yang sakit tu. Golek. Dia kata dengan izin Tuhan pula tu, bila pecah telur tu, tengok ada darah dalam telur tu. Dia kata nampak, dia kata menunjuk kata penyakit tu dia duk keluar sikit-sikit, tapi kena duk buat hari-hari. Sampai satu hari tu dia kata pecah-pecah telur ayam tu, merah-merah, bukan cakap merah je, anak ayam makin lari, dia kata. Dia cerita dia kata cikgu mengarut. Dia kata tunggu, dia kata. Dia kata buat pi sekali 60 biji. Nak tunggu giliang hari 30 tu. Jadi ayam bila. Kan? Tuan-tuan, tak tahulah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa. Penyakit dia bagi, kesembuhan dia bagi. Kan kita ikhtiar, kesembuhan Tuhan yang bagi. Itu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia kata manusia ni, dia kata adalah jenis orang yang tidak reti jemu dalam nak berdoa, nak minta kebaikan pada dia, minta harta, minta sihat dan macam-macam. Wa in massahu syarru fayausun qanut. Dan jika mengena akan dia, yakni akan manusia tu oleh kejahatan, contohnya papa miskin dan sakit demam, maka ia putus asa daripada rahmat Tuhan. Ini nama kata manusia. Waktu okey, waktu sihat ni minta kat Tuhan macam-macam. Tuhan bagi kat dia sakit sikit, kadang-kadang sakit yang adat katanya tak ada ubat nak baik. Kan? Yang adat katanya tak ada ubat nak baik. Bila dengar macam tu, putih haram. Sedangkan Nabi SAW kata likulli da'in dawa. Nabi kata setiap penyakit ada penawar dia, ada ubat dia. Cuma kadang-kadang tak mai ke kita ubat tu, dia tak sampai lagi kat kita. Ikhtiar bagi lebih sikit. Tang mana orang kata, kita dengar kata bagus, nampak tak ada unsur-unsur syirik, tak ada unsur-unsur dosa, ikhtiar. Likulli da'in dawa. Penyakit dia ada ubat dia. InsyaAllah satu hari boleh ke kita ubat. Ada orang yang sakit teruk baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang kawan, dia kena kencing manis. Allah tu akbar, tak tahu ni kontrol makan ni, tak tahu nak abang, sampai badan serok kontrol makan. Satu hari tu ada satu orang bagi petua kat dia. Kau ni kata kat dia kata kencing manis ni, dia kata kena duk rajin makan timun. Timun tu, timun hak panjang, orang duk potong buat rojak.
Makan timun. Dia kata kalau boleh sehari 2 biji tak apa timun tu. Makan mantap perut makan. InsyaAllah dia kata. Dia ni pun dengar ni macam lebih pada tu dia cerai dah. Kan? Tak tahu main abang petua dengar pun dah. Tapi dah orang abang ni cerai bila dia kata. Dengan izin Allah tuan-tuan sesuai dengan dia. Dia kata makan tak pantang. Dia kata lah ni makan apa nak makan. Lepas tu balas timun 2 biji. Dia kata perut. Dia kata timun 2 biji ustaz. Dia kata dengan izin Allah. Dia kata cek kita test sendiri pun okey. Kita pergi kat doktor lah tu pun tak apa. Minta bagi setengah jam. Lepas bila kita makan timun tu pergi kat doktor test urine. Dia kata memang okey. Dia kata dia bila dapat benda tu kat dia ni kalau haji boleh nak habis semua kat orang hak kecil manis ni. Kawan lain buat tak jadi pula dah. Kan? Mana kata tak sesuai dengan orang lain. Tapi timun tu jadi ubat ke dia. Tuan-tuan nampak? Ni yang Nabi SAW bagi tahu. Kan? Tapi apa pun Nabi kata likulli da'in dawa. Penyakit ada ubat. Cuma izin Allah ubat tu sampai ke kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ya. Macam kuliah perubatan pula ni. Kan? Firman Allah wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu. Dan jika kami rasa akan dia, yakni akan manusia rahmat daripada kami, daripada kemudian sakit yang kena akan dia, la yaqulanna hadza li, sungguh berkata mereka itu ini bagi aku dengan amalan aku. Ni kata manusia. Waktu biasa ni minta doa kat Tuhan ni tak berhenti lah. Minta panjang umur, minta murah rezeki, minta tak berhenti. Tuhan bagi sakit. Bila Tuhan bagi sakit, dia putih asa. Dia putih harap, dia nak marah Tuhan. Dia kata macam mana saya rokok pun tak isap apa tu. Macam mana boleh kena kanser? Dia kata begitu. Saya tak isap rokok. Dia kata kanser ni patut kena orang isap rokok. Saya tak isap rokok. Macam mana boleh kena kat saya kanser ni? Dia macam nak marah Tuhan lah. Pasal Tuhan tak takdirkan dia kena kanser. Dalam pada masa tu duduk berubat-berubat, dia takdirkan Allah lega. Bila lega dia kata amboi saya ni penghabis sekali jumpa tu, dia kata amboi, dia kata macam kucing tak buang. Dia lupa dah Tuhan yang bagi lega kat dia. Nampak? Ni kata manusia. Dia selalu terlupa nak lapik, apa pun nak lapik dengan Tuhan, dia terlupa. Dia terlupa. Dia susah sangat bila nak cakap ni insya-Allah, alhamdulillah. Dia terlupa benda-benda ni. Insya-Allah kalau Allah izin boleh lega. Kata lega semua alhamdulillah la Tuhan makbul doa. Dia cakap dia tak terbit ni. Insya-Allah alhamdulillah ni tak terbit. Ini manusia dia kata. Begitu. Wa ma adhannu as-sa'ata qa'imah. Dan tiada aku sangka hari kiamat itu berdiri. Wala in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Demi jika dikembalikan aku kepada Tuhan aku, yakni kalau aku mati, bahawa bagi aku pada sisi Allah itu sungguh kebajikan syurga. Ini manusia. Dia overconfident. Dia rasa dia ni bagus sangat dah. Dia kata aku kalau tak ada mati dalam sikit masa ni, insya-Allah ada kata syurga ni aku. Kan? Dia gitu. Jadi dia yakin lebih-lebih begitu. Dia kata aku ni, dia kata alhamdulillah sembahyang 5 waktu tak tinggal. Dia duk ingat hak tu kira tak apa dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu. Maka sungguh lagi kami, yakni lagi Allah akan bagi tahu, dia bukan bagi rasa. Falanunabbi'anna tu maksudnya nabak ni berita. Surah An-Naba tu kan. Maka sungguh lagi kami akan bagi tahu akan segala kafir itu dengan kejahatan barang yang mereka kerja. Tuhan kata orang-orang yang buat dosa ni di hari akhirat itu kami akan bagi tahu balik apa hak dia buat. Dia akan nampak balik apa hak dia buat. Walanudhiqannahum min azabin ghalidh. Dan sungguh kami lagi akan bagi rasa akan mereka itu, yakni akan kafir-kafir itu daripada azab yang sangat sakit. Dan bukan setakat kami bagi tahu apa dosa dia buat, kami akan bagi azab kepada dia sesuai dengan dosa yang dia buat. Wallahu a'lam. Tak pun itu.
Lepas ni kita sambung, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Sikit lagi ya, kita akan masuk surah Asy-Syura Makkiyah. Wallahu a'lam. Soalan. Ada di kalangan makmum, apabila imam baca surah At-Tin, mereka akan kata bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sedangkan hadis, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, Nabi melarang berkata-kata dalam sembahyang selain daripada takbir, tahmid dan zikir. Minta penjelasan. Yang ni kita nanti baca di Masjid Al-Badawi bila kita baca tafsir kepada surah At-Tin. Baik, asal usul kepada suruhan kata ni bala wa ana ala zalika minasyahidin adalah bersabit daripada sebuah hadis. Dia bukan amalan saja-saja. Cuma timbul beza pendapat di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan bila kita sebut yang tu sedangkan kita dalam sembahyang, maka kita dianggap berkata-kata dalam sembahyang, maka sembahyang kita batal. Itu satu pendapat. Dan ada pun suruh Nabi dalam hadis itu adalah suruh untuk kita amalkan di luar sembahyang, dia kata. Bila kita dengar orang baca ke, ataupun kita sendiri baca surah At-Tin, bila sampai dekat hujung tu, alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita disunatkan kata bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kerana itu suruh Nabi. Kita kata tu dengan niat ikut suruhan Nabi, dapat pahala. Tapi kata tu kalau kita di luar sembahyang, itu golongan pertama bagi pendapat macam tu. Golongan kedua pula dia kata boleh. Pasal apa? Pasal dia bagi alasan, dia kata sembahyang itu sendiri maksudnya ialah doa, dia kata. Dia kata gitu pula. Sembahyang itu sendiri as-salah bermakna ad-du'a. Dia kata makna dia doa. Jadi yang kata bala wa ana ala zalika minasyahidin, dia kata benda ni seumpama doa, dia kata. Jadi boleh kata, dia kata gitu. Saya lebih senang kalau sekiranya kita terus katalah. Kerana dibimbangi. Takut kalau kata tu menyebabkan batal sembahyang. Jadi memadai dengan kita ingat dalam hati saja. Bila imam baca surah At-Tin sampai ke hujung tu alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita ingat dalam hati lah. Ingat ni, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kalau luar sembahyang kita sebut dengan mulut. Pasal apa? Pasal nak ambil jalan ihtiyat. Dia kata nak ambil jalan sejahtera. Takut kalau saat ni batal sungguh, sajalah pula sembahyang kita kerana kita pergi ucap benda ni. Jadi tuan-tuan akan dengar jawapan yang berbagai-bagai lah. Mungkin tuan-tuan tanya ustaz lain, dia lebih selesa dengan kata, maka dia akan kata kena kata. Jadi atas pertimbangan tuan-tuan untuk nak amal macam mana, begitu. Bagi saya rasa lebih selamat lah kalau kita tu kata takut kot saat ni batal. Batal sembahyang, takut begitu. Soalan, adakah sah sembahyang saya yang saya kerjakan di rumah? Untuk makluman ustaz, rumah saya dekat dengan surau. Sembahyang sah batal ni dia bergantung kepada ada tak ada kita buat benda yang membatalkan sembahyang. Kalau kita tak buat benda yang membatalkan sembahyang, sembahyang kita sah. Cuma dari segi kelebihan, tak ada kelebihan lah. Pasal rumah dah tepi surau, kemudian pula orang bang dengar deras, lepas tu orang sembahyang jemaah ramai-ramai. Sedangkan kalau kita nak lari keluar mai pun boleh, kita memilih untuk sembahyang di rumah. Jadi kita memilih untuk buat satu benda yang kurang afdal, begitu. Tapi sembahyang kita sah kan. Seorang sahabat Nabi kan? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, tuan-tuan, dia ni bila Nabi hijrah daripada Mekah sampai Madinah, Nabi sampai di Madinah, sahabat-sahabat ni pakai dia pegang Nabi lah, nak ajak Nabi bermalam di rumah mereka.
Jadi Nabi pun susahlah. Semua orang pakai ajak nak pergi rumah siapa. Kalau pergi rumah kau ni, tak kau ni kecil hati dan sebagainya. Jadi Nabi kata, lah ni gini, saya serah pada unta saya. Unta saya pergi ke pintu rumah siapa, saya bermalam di rumah orang tu. Kalau sekiranya tuan rumah tu sudi menerima saya bermalam di situ. Unta Nabi ni pun, bila Nabi lepas, dia jalan, dia pergi depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pergi, dia duduk depan pintu rumah tu. Abu Ayyub ni, Nabi terus tanya, siapa tuan rumah ni? Abu Ayyub punya seronok. Dia kata, rumah saya ya Rasulullah. Dia kata, ahlan wa sahlan, mailah, duduklah. Berapa hari nak duduk terus pun tak apa. Nabi ni tuan-tuan kan, siapa tak mau dia mai rumah. Jadi Nabi pun bermalam di rumah Abu Ayyub. Dalam masa yang sama, Nabi arah supaya sahabat-sahabat cari barang-barang untuk nak bina Masjid Nabawi. Bila siap dibina Masjid Nabawi, Nabi pun pindah pergi duduk satu bilik berkembang dengan Masjid Nabawi. Abu Ayyub Al-Ansari ni, bila Nabi sampai di Madinah, Nabi duduk semayang di masjid. Dia ni semayang sama dengan Nabi. Bila habis semayang, Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia terus bangkit lari balik. Bukan sekali, bahkan tiap-tiap kali. Jadi sahabat-sahabat lain ni, bila tengok benda ni, mereka ni jadi macam satu benda nak tanya, alah apa hal Abu Ayyub ni, ada masalah ke? Sehingga ke habis-habis bagi salam, terus bangkit lari balik ke rumah. Takkah dia ada masalah? Kita ni tak boleh kalau tak tanya dia. Kalau ada masalah, kok kita boleh bantu, kita bantu. Maka orang pergi tanya Abu Ayyub ni. Abu Ayyub kata, dia kata tak ada masalah apa. Cumanya dia kata dia tak mau lepas dua benda. Yang pertama, dia tak mau lepas daripada dapat semayang jemaah sama dengan Nabi SAW. Dan yang kedua, dia tak mau isteri dia dan anak-anak dia terlepas daripada semayang jemaah. Maka dia kata dia mai semayang jemaah, jadi makmum ikut Nabi. Bila dia balik di rumah, dia jadi imam semayang kepada keluarga dia di rumah. Jadi sahabat bila dengar benda macam ni, jadi satu tanda tanya dekat mereka, boleh ke buat macam tu? Gitu. Akhirnya sahabat tanya Nabi. Nabi kata, apa yang Abu Ayyub buat itu betul. Nabi kata, cantik kan? Cantik lah. Jadi macam sahabat kita yang tanya ni, kalau dia tujuan semayang di rumah sebab nak semayang isteri dengan anak-anak dan sebagainya, kalau boleh mencontohi Abu Ayyub, itu paling baik. Dan kalau sekiranya tak boleh pun, selang-selang hari mailah semayang jemaah di surau ni. Dan ada pun sembahyang di rumah itu sah. Dengan syarat dia tak buatlah benda-benda yang membatalkan sembahyang dia. Begitu. Kan? Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Baik dia bang. Dia bang. Dia bang. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.